mengumumkan malaikat. Malaikat tu termasuk tak Jibril? Jadi kalau kita kata begitu, sebut je lah tanazzalul malaikatu fiha biizni rabbihim. Nampak kan? Tapi disebut pula selepas malaikat itu disebut lagi satu perkataan, apa dia? Ruh. Ruh kat sini maksudnya ialah Jibril, bukan roh ibu ayah kita tu, bukan, tapi roh Jibril. Jadi apa maksud dia? Al-malaikah ini takmim. Keluarkan daripada malaikat tu satu malaikat ar-ruh. Iaitu apa dia? Jibril. Nampak tak? Okey, lagi satu contoh kita ambil. Surah 15 ayat 87. Surah 15 ayat 87. Lima belas 87 muka surat 266. Muka surat 266. Okey, cuba perhatikan ayat 1587 ni tadi. Ni surah apa tadi? 97 ayat 4. Yang ni 1587. Okey. Tuan-tuan cuba baca ayat ni, cuba cari mana takmim, mana takhsis untuk ayat ni. Muka surat 266. Mana kenyataan yang global, mana yang spesifik daripada yang global tu. Ya, Haji Razak? Okey, at-ta'mim dia Allah sebut Al-Quran. Tu bentuk ta'mim. Takhsis 7 ayat yang berulang-ulang tu, Fatihah tu. Okey, cuba tengok Allah kata apa? Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Demi sesungguhnya kami telah kurniakan kepada engkau akan 7 yang berulang-ulang. Jadi sebahagian ahli tafsir sebut itu surah Al-Fatihah. Dan Al-Quran yang agung, wal Quran al-azim. Jadi soalannya, bukankah Fatihah itu juga sebahagian daripada Al-Quran? Cukup tak kalau kata walaqad atainakal Quran al-azim? Cukup tak? Cukup. Tapi disebut juga apa? Fatihah, yang mana Fatihah tu dah merangkumi, terangkum dalam Al-Quran. Jadi ini apa? Takhsis panggil. Disebut untuk nak spesifikkan. Tujuan dia mesti ada. Antara sebabnya ialah untuk menunjukkan ini ada keutamaan yang lebih. Benda yang biasa kita praktik pun setiap hari. Apa contohnya? Ucapan alu-aluan. Macam mana bila kita ucap alu-aluan? Pertama sekali kena sebut siapa? Katalah dekat sekolah, guru besar dulu. Lepas tu kita sebut siapa pula? Para guru. Guru besar tu guru tak? Guru dah. Cukup tak kalau kita kata Assalamualaikum para guru? Faham-fahamlah masuk guru besar lah tu. Tak, kita tak sebut begitu. Sebab apa? Sebab guru besar tu ada dia punya keutamaannya dalam sekolah. Jadi kita sebut dia dulu. Padahal sama. Yang kita hormati pengurusi masjid, pengurusi persatuan dan sebagainya, dan muslimin muslimat. Pengurusi bukan muslimin ke? Muslimin juga, tapi kita sebut supaya menunjukkan ada kelebihan. Okay, nampak tak poin tu? Jadi dalam ibadah, semua ibadah penting.
Semua tu inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi ada satu ibadah tu yang Allah nak kita perhati betul-betul. Apa dia? Isti'anah. Oh, tadi tak tulis lagi. Ini Fatihah, Al-Fatihah. Al-Quran kan? Yang tadi tu. Quran. Okey, daripada Al-Quran tu disebutkan secara spesifik apa dia? Alfa. 7 ayat yang berulang-ulang tadi itulah. Okey, jelas kan ini? Jadi sekarang isti'anah ni kita kena tengok betul-betul. Kena banyak minta pertolongan kepada Allah. Sebab nanti di akhirat satu benda yang manusia akan minta dekat Allah, iaitu minta pertolongan. Yang itu je kita minta. Tak ada lagi dah orang nak solat waktu tu. Yang dia banyak minta, yang dia hanya boleh buat waktu tu adalah minta pertolongan. Jadi minta pertolongan ni sangat penting. Cumanya kadar minta pertolongan itu ialah dekat dunia. Kalau dekat sana nanti ada keadaan Allah tak terima pertolongan tersebut. Tengok contohnya kita selalu baca dalam surah As-Sajdah. Tengok surah 32. Ayat 12. Surah 32 ayat 12. Jadi Allah kata apa dalam ayat ini, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jadi cuba lihat terjemahan dia. Dan kalaulah engkau melihat tak kala penjenayah mujrimun ni, terjemahan dia penjenayah asalnya. Kalau tuan-tuan tengok terjemahan bahasa Inggeris, memang dia terjemah the criminals. Kalau manusia dia terjemah, Melayu dia terjemah orang-orang yang berbuat dosa. Jadi kalau kita sebut jenayah, manusia yang buat jenayah ni bukan cerita jenayah dekat dunia ni jenayah kepada Allah. Kita ni kalau nauzubillah adalah orang yang meninggalkan Al-Quran ni penjenayah. Penjenayah kepada siapa? Allah. Istilahnya apa bahasa Arab? Mujrimun. Kalau dia majrur dia jadi mujrimin, sama je. Jadi mujrimun ini, penjenayah-penjenayah ini tertunduk kepala-kepala mereka, tertunduk hina di sisi Tuhan mereka. Ini cerita ke akhirat. Dekat dunia mereka tak mau tunduk kepada Allah, tak pedulikan Allah, Al-Qurannya tak peduli. Ke akhirat barulah dia tertunduk hina. Sebab tu tunduk hina ni hanya kepada Allah. Bahasa Arab dia panggil apa? Khusyuk atau khudu'. Ini semua hanya boleh diberi kepada Allah. Itu maksud ibadah. Ibadah ialah kesetiaan kita, ketaatan kita dalam keadaan hati ini menghinakan diri. Sebab tu yang tu tak boleh buat kepada manusia lain. Kita boleh hormat, taat kepada manusia, tapi tak boleh menghinakan diri depan manusia. Hanya boleh menghinakan diri kepada Allah. Sebab tu di akhirat baru mereka menghinakan diri mereka. Mereka minta kepada Allah, mereka minta tolong. Mereka kata apa dia? Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami dah lihat dah dan kami dah dengar dah azab yang kau nak berikan ini.
farji'na. Dia minta tolong. Apa dia minta? Kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan. Nescaya kami akan mengerjakan amal soleh. Inna muqinun. Sesungguhnya kami orang-orang yang yakin. Sekarang bila mereka minta tolong kepada Allah di akhirat ni, adakah Allah akan tolong mereka? Dah tak boleh. Jadi kalau manusia dia tak minta tolong dekat Allah kat dunia ni, dia minta ke akhirat, macam mana keadaan? Tengok Allah tolak pertolongan ini. Ayat yang lebih kurang sama juga, kalau kita boleh lihat surah yang ke-35. Lebih kurang je maksud ayat dia. Tapi di sini ada tulis perkataan penolong. Ayat 37. Ayat 37. Muka surat 438, muka surah 35 ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Jadi Allah cerita lagi tentang orang-orang yang ingkar dalam neraka. Jadi mereka berteriak. Terjemahan dia kata apa? Wahum yastarikhuna. Yastarikhuna itu maksudnya mereka berteriak meminta tolong. Fiha, di dalam neraka itu. Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami. Itu saya kata tadi, ayat ini lebih kurang dengan ayat surah Sajadah tadi. Sebab apa? Nescaya kami nak mengerjakan amal yang soleh, amal yang betul, yang engkau kehendaki. Dulu kami bekerja juga, amal tu kerja. Dulu kami bekerja juga, tapi kerja kami tak dikira oleh Allah di akhirat. Kami nak buat kerja yang bukan sebagaimana yang dulu kami kerjakan. Mereka tak ikut SOP, tak mencapai KPI Allah. Jadi mereka minta supaya kami nak buat balik. Allah kata, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah berikan kamu umur? Masa yang kamu diberikan itu cukup agar dapat memikir padanya orang yang mau mengambil pengajaran. Dan kami juga telah datangkan kepada kamu apa dia? Pemberi peringatan. Dan diingatkan dah. Kamu yang bertangguh. Jadi Allah kata apa? Fadhuku. Mereka minta tolong untuk boleh beribadat balik. Allah kata fadhuku. Patutnya bagilah peluang kan? Tak. Allah kata apa? Rasakanlah. Maka tidak ada bagi orang yang zalim min nasir. Seorang penolong pun. Tak ada orang nak tolong lagi dah. Jadi mereka minta tolong apa sekarang ni? Mereka minta tolong untuk apa? Untuk mereka nak apa? Mereka minta apa? Cuba tengok dua ayat yang sama ni. Mereka minta untuk apa? Mereka nak beribadat balik. Kan? Dua-dua ayat ni.
Jadi sekarang, lepas Allah cerita tentang ibadat, Allah suruh kita minta tolong. Minta tolong ke Allah supaya kita dapat buat ibadat itu dengan betul. Sebab tu apa yang kita nak minta tolong kepada Allah dekat dunia ni sebelum di akhirat nanti tu? Minta supaya Allah tunjukkan kita bagaimana aku nak melakukan amal soleh. Yang itu yang paling mahal sekali. Yang dinamakan sebagai petunjuk. Huda atau hidayah. Yang mana Allah ajarkan kita doanya. Apa doanya? Doa minta tolong supaya dapat petunjuk. Apa dia kakak? Ayat selepas ni yang kita akan bincang masa 2 minggu akan datang. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah satu-satunya doa yang kalau tak minta dia berdosa. Betul tak? Sebab apa berdosa kalau tak minta ihdinas siratal mustaqim? Dia tak baca dalam solat lah tu. Ataupun dia tak solat, berdosa lah. Yang kedua je kita tak faham, tu lagi sedih. Sebab apa dah minta, tapi dia tak faham apa dia minta. Lagi dah kesian kan diri kita. Orang yang paling rugi ialah orang yang dia tak sempat nak beribadah kat dunia ni. Orang yang lagi rugi daripada tu ialah orang yang dah diberi peluang, tapi dia tak nampak apa-apa. Tu lagilah rugi. Jadi yang kita nak minta tolong, Allah dah bagi kita macam-macam kan. Kalau kata anak, alhamdulillah anak kebanyakannya berjaya. Betul. Siap boleh bagi lagi kita sebahagian harta dia hari ni selesa. Allah bagi juga kita dah pencen ni ada, walaupun rezeki masih ada lagi. Apa lagi nak minta? Rupanya jawapannya ialah apa? Petunjuk untuk melakukan ibadah ni. Nak jadi hamba ni. Cuba tengok dalam surah 15 ayat 99. Ke surat 267. 267. Ke surat 267. Baik, tengok hujung ayat tu. Di hujung surah kan? Ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi apa terjemahan u'bud? Jangan terjemah yang pakai Quran ni. Pakai yang kita dah terjemah na'budu. Samalah. U'bud fi'il amar. Na'budu tadi fi'il mudhari'. Ibadah tu isim. Jadi kita terjemah apa semua tadi? Mengabdikan diri kan? Dan abdikanlah diri oleh engkau, kata Allah. Jadi kita pun mengaku, kita kata apa? Iyyaka na'budu. Jadi dan abdikanlah diri oleh engkau akan Tuhan yang mencipta dan memerintah engkau. Rabb. Lepas tu kena faham betul-betul definisi Rabb. Yang mencipta, yang memerintah, yang mentadbir. Engkau. Sampai bila kita kena abdikan diri kepada Allah? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datangnya al-yakin. Kalau ajaran sesat, dia pakai ayat ini, dia kata apa dia? Kenapa dia tak solat sekarang? Sebab dah yakin. Dia faham macam tu. Dia kata dah sampai tahap yakin, dah cukup. Ataupun lagi satu apa? Kenapa tak solat lagi? Sebab belum yakin. Dia kata sampai yakin baru ibadat. Ini fahaman yang sesat. Maksud al-yakin di sini ialah kematian. Kenapa sifat kepada mati ini disebut sebagai yakin? Kenapa yakin itu mati disebutkan sebagai yakin? Sebab ijma' manusia seluruhnya, bukan ijma' kaum muslimin, ijma' manusia sedunia semua, satu dunia, PBB semua sepakat. Apa dia? Iaitu semua orang akan mati. Yang manusia tak sepakat apa dia?
nak kena beribadah kepada Allah, nak kena, lepas mati ada kehidupan selepas mati. Tapi mati semua pun terima, betul kan? Sebab tu disebut sebagai yakin. Semua orang yakin tentang kematian. Jadi Allah kata dekat kita apa dia? Abdikanlah diri kamu. Apa maksud abdi tadi? Solat, nusuk, mahyaya, mamat. Empat-empat tu buat untuk Rabb engkau. Jadi ada waktu tak kita nak relax? Kadang-kadang kita ditanam begitu. Dunia ni ditanam macam mana? Daripada muda kena belajar sungguh-sungguh. Kamu muda lagi, belajar betul-betul. Kamu muda lagi, makan banyak-banyak. Kan? Itu pun selalu juga sebut. Supaya apa dia sihat, nanti dia boleh kerja. Pakcik tak boleh dah makan, pakcik sikit-sikit boleh lah. Ikan masin cukup dah pakcik. Kan? Itu pakcik-pakcik. Jadi kita suruh dia muda buat kerja keras. Supaya apa? Target dia. Nanti umur 60 boleh buat apa? Boleh ibadat Alhamdulillah kan. Kalau fikiran biasa boleh apa? Relax. Nak rehat dah, tak mau fikir-fikir dah lagi. Itu kira, itulah disifir dunia. Kalau sifir akhirat, umur Nabi, kalau kita tengok sirah perjalanan Nabi, Nabi jadi Rasul umur berapa tahun? 40 tahun. Tu cemerlang lah umur tu 40 tahun. Memang tuan-tuan pun masa 40 tahun kerja kuat. Tapi kita letak jawatan kita umur berapa minimum? Kita letak jawatan kita umur berapa minimum? 55 kan? Itu minimum lah. 60 pun boleh kan? 55. Kan kita dah tengok dalam sirah, perang Badar berlaku ketika Nabi umur 55. Patut letak jawatan dah tu. Tapi 55 itulah Nabi mengangkat senjata. Nabi bekerja. Sebab tu nak beribadah kepada Allah ini, rujukan dia siapa? Bukan rujukan Quran kan? Tauladan dia siapa? Rasul. Tengok surah 33 ayat 21. Muka surat 420. 33 ayat 21. Muka surat 420. Surah 33 ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi Allah kata, demi sesungguhnya adalah bagi kamu ni ialah orang yang mau beriman. Jadi para sahabat Nabi lebih awal daripada kita kan. Dia baca ayat ni, dia terus patuh. Apa Allah kata dalam ayat ni? Untuk kamu, pada Rasulullah. Di dalam Rasulullah. Pada diri Rasulullah. Apa dia? Uswatun hasanah. Role model. Jadi, bila kita sebut Rasulullah SAW, apa yang baginda buat dalam kehidupannya daripada umur dia 40 tu, dapat wahyu tu, sampai umur dia 63 tahun. Sampai mati dia fikir apa? Dia fikir umat. Macam mana nak keluarkan umatnya daripada kegelapan, keluar daripada kegelapan, hidup dalam terang benderang. Tuan-tuan bacalah kalau dalam buku sirah Rahiqul Makhtum, baca bab 50, nombor apa lupa, mungkin 53 atau 52. Berapa hari Rasulullah nak wafat. Rasulullah tak larat dah, bangun, dia duduk je kat rumah dia, kat bilik dia. Nak pergi solat, bangun, jatuh. Tapi tetap dia tengok umat ni dah solat ke belum. Dia fikir apa? Umat dia saja.
Pastikan umat dia tu keluar daripada kegelapan. Dan itu Rasulullah buat sampai Rasulullah wafat. Bila Rasulullah dah wafat, ada orang lain ganti juga. Siapa? Yang diketuai oleh Abu Bakar. Abu Bakar pun sama. Patut Abu Bakar tu, Nabi dah kata apa kat Abu Bakar? Syurga. Kira dia dah confirm, dah dijamin dah syurga. Patut lepas Rasulullah wafat, aku pun ingat nak relax dah. Sahabat aku pun dah wafat, engkau sambunglah. Aku ni dah confirm syurga. Tapi tak, Abu Bakar terus buat sebab apa? Sebab dia bukan nak masuk syurga seorang-seorang. Dia kembangkan lagi wilayah. Cuma terganggu sebab ada tentangan daripada golongan munafik ketika itu. Sempat 2 tahun Abu Bakar berjuang. Abu Bakar wafat, naik pula calon kedua ahli syurga. Siapa? Umar. Umar gunakan masanya dalam lebih kurang 11 tahun itu untuk kembangkan Islam. Lagi ramai pula orang kenal agama ini. Sampai ke Parsi dan juga Rom, dikembangkan Islam. Padahal Umar dah dijamin syurga. Sampai bila dia buat? Sampai dia dibunuh. Kan last kali dia dimatikan apa? Dibunuh. Naik pula pemerintah yang baru. Siapa? Uthman. Pun sama juga jiwanya. Bekerja sampai mati. Dibunuh juga. Sebab nak kembangkan Al-Quran. Mereka mencontohi siapa? Jadi satu kerja mudah ke susah ni? Nak buat. Umar mati umur berapa? Abu Bakar mati umur berapa? 60 lebih juga. 63 tahun juga. Dia sama dengan Rasulullah. Di kalangan sahabat Nabi yang 4 ni, Umar, Abu Bakar, Uthman dengan Ali, Allah anugerahkan Uthman umurnya panjang. 80 tahun lebih. Yang lain 60 lebih. Sebab Nabi dah kata dah, umur umatku berapa tahun? 60 ke 70. Tapi 60 ke 70 ke 80 ke sama je mereka macam Nabi mereka. Ini satu kerja yang senang ke susah? Kita sendiri nak belajar Quran, struggle. Kadang-kadang rasa mungkin malah fikir nak belajar, nak hafal maf'ulun bih lah, apa semua tak payah. Baik, senang-senang tak fikir. Lagi pula bila dah belajar ustaz kata apa? Kena ajar orang pula, lagi satu hal. Kita pun kata tak terajar nak ajar orang, kita katakan. Sebab tu minta tolong kepada Allah. Tak minta tolong, orang ni orang yang lemah. Orang yang dia putus harap. Padahal dia kata iyyaka na'budu tu antara ibadahnya rojak, harap. Dia dah harap pada Allah, tak minta pun tolong. Dan yang dia takut nanti kalau tak minta tolong sekarang supaya Allah bagi kita taufik, dekat akhirat nak minta tolong Allah tak layan dah. Ya Allah, tolong nak balik